Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama pada hari Ramadan yang ke-12 ya, tak silap saya. Alhamdulillah kita telah dapat berpuasa walaupun di zaman PKP ni ya, kita dapat menunaikan ibadah puasa sekiranya yang lebih lagi sempurna ya. Sebab itu pada pagi ini saya memilih untuk bercakap tentang Ramadan yang terindah. Sebab apa kita katakan sebagai Ramadan yang terindah? Kerana saya ingat saya ya, sepanjang usia saya, inilah saya ingat Ramadan yang paling indah. Kerana kita ada PKP. Seolah-olah macam kita ini masuk dalam gua, berada dalam gua, dalam rumah kita. Ya? Sebab itu saya kata Ramadan yang paling indah. Dia menjadi indah jika kita melihat Ramadan ini ataupun PKP ini ataupun COVID-19 ini sebagai sesuatu yang positif. Kita ambil dari sudut yang positif ya. Sebab apa saya kata begitu? Kerana saya kata dalam musim berbezanya Ramadan kali ini dengan Ramadan yang lalu ialah saya ingat kalau Ramadan kali ini semua kasino ditutup ya, kelab-kelab ditutup, penzinaan pun mungkin saya rasa dah tidak ada dan penternakan binatang-binatang khinzir pun tidak ada ya, aurat ditutup dan lebih terjaga dan kita tidak berlumba-lumba untuk shopping ya. Saya mungkin kita boleh kongsi beberapa yang saya gariskan di sini. Kenapa saya katakan Ramadan kali ini Ramadan yang terindah? Yang pertamanya, kalau kebiasaan kita, kelaziman kita ialah kita kan yang pertamanya kita akan mula sibuk shopping. Ya? Sebelum puasa lagi kita dah mulai shopping. Mula puasa kita mulai shopping. Jadi mungkin kalau bukan kerana PKP saat ini pun kita dah mula shopping. Kita sibuk untuk shopping. Ya? Semalam pun saya tengok dalam YouTube, dalam video, hari pertama PKP dibuka, Jalan Kenangan sudah penuh orang beratur. Untuk apa? Untuk beli baju raya. Ya? Jadi saya Alhamdulillah ya, dengan PKP ni kita tak perlu keluar untuk shopping. Kita tidak perlu menghabiskan duit untuk beli baju raya. Ya? Sebab kita tidak ada angan-angan untuk beraya ke mana-mana. Jadi di situ kita telah menjimatkan duit raya kita. Ya? Kita pakai je baju yang ada dalam almari tu, yang banyak tu, yang mungkin belum semua lagi kita pakai. Alhamdulillah. Ya? Yang keduanya, majlis berbuka puasa. Ya? Jadi dalam zaman PKP ini kita tidak perlu berkumpul lebih daripada 5 orang. Ya, jadi saya ingat kita banyak berbuka puasa di rumah, boleh mengerapkan satu silaturahim dengan ahli keluarga, bersama suami, bersama anak-anak kita, ya. Dan kita masak bersama-sama. Dan masakan kita di rumah tentulah lebih bersih, lebih berkhasiat, ya, dan kita dapat menjimatkan duit kita lagi. Jadi ekonomi keluarga kita, insya-Allah kita akan jadi lebih mantap ya. Jadi itu yang kedua ya, menjadi buka puasa. Jadi saya ingat kalau tahun-tahun lepas ya, kalau bulan Ramadan begini, kita banyak mendapat jemputan berbuka puasa di luar. Di hotel contohnya ya. Ataupun di majlis-majlis keramaian yang lain lah ya, menerima jemputan berbuka puasa. Bila kita berbuka puasa di luar, tahu-tahu sajalah ya, mungkin kita akan terlambat solat maghrib ya, kita mungkin akan terlambat solat tarawih ya, ataupun mungkin juga ada yang tertinggal solat tarawih ya. Melihat makanan yang dihidangkan banyak di hotel-hotel, di tempat-tempat jamuan berbuka puasa, jadi kita makan dengan kenyang, kadang-kadang terlebih ya. Di situ juga dia akan efek pada kesihatan kita. Jadi Alhamdulillah ya, pada saya Ramadan ini yang terindah kerana kita dapat mengawal ya, dapat mengawal pemakanan kita, dapat mengawal waktu solat kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah kuih raya. Kuih raya ya. Kita pun sekarang ni disebabkan kita PKP, kita tak berangan-angan untuk beraya, kita pun tidaklah menumpukan kepada kuih raya. Selain daripada kita menumpukan kepada pakaian raya. Ya. Jadi kuih raya tu mungkin tidak jadi prioriti lah pada kita untuk masa dan saat ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, Alhamdulillah syukur kita dapat tarawih bersama family. Ya. Bezanya dengan Ramadan yang lepas ialah kita bertarawih di surau, di masjid. Tapi kali ini kita bertarawih bersama dengan keluarga kita. Bertarawih bersama dengan suami, bersama anak-anak kita. Ya mungkin yang lelaki bertarawih bersama isteri dan anak-anak lah. Ya.
Mungkin inilah juga saatnya anak-anak kita mempunyai peluang untuk menjadi imam solat tarawih di rumah, ya. Menggilap kembali hafalan-hafalan, mempraktiskan bagaimana menjadi imam, ya. Saya rasa sangat bersyukur dan saya rasa sangat gembira bila kita dapat tarawih bersama-sama di rumah, ya, satu family, ya. Jadi ini sangat mengeratkan silaturahim. Kerana itulah pada saya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat indah sepanjang hidup saya. Inilah pertama kalinya, ya, PKP ni sebenarnya adalah merupakan satu rahmat kepada kita jika kita melihatnya dari sudut yang positif, ya. Kita mesti ambil sudut positif. Kadang-kadang bila kita ambil dari sudut negatif, itulah yang berlaku seperti yang kawan saya seorang kaunselor menyatakan bahawa di saat PKP ini banyak berlaku penderaan kepada anak-anak, penderaan kepada isteri. Kenapa? Kerana di rumah tension kerana apa? Kerana kita memandang sudut yang negatif. Kita tak boleh keluar rumah, kita tak boleh keluar kerja, kita tak boleh keluar shopping, kita tak boleh jumpa kawan, kita tak boleh keluar untuk minum-minum lepas tarawih, lepak-lepak di kedai mamak, ya. Jadi itulah, kalau kita mengambil sudut negatif, kita mungkin akan merasa suasana yang tension kerana kita terkurung. Seolah-olah pergerakan kita ini terbatas. Banyak benda kita tidak boleh buat, ya. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat daripada benda yang kita tak boleh buat. Banyak benda positif yang kita boleh buat bila kita berada di rumah, ya, di zaman ataupun di musim PKP ini, ya. Itu yang keempat, ya. Okey, yang kelima, ya. Kalau saya ni orang Kelantan, ya, 10 hari terakhir itu sudah bersiap-siap bala untuk pulang ke kampung. Saya rasa begitu juga dengan orang lain, ya. Dan masuk yang fasa yang ketiga Ramadan, ini 10 malam terakhir, kita dah fikir untuk balik kampung. Padahal 10 malam terakhir itulah Ramadan yang terbaik, ya, yang kita nak mohon kepada Allah SWT. Ramadan yang terbaik yang doanya akan dimakbulkan, ya. Bulan yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan. 10 malam Ramadan terakhir itulah yang kita nak rebut. Tetapi kita berebut untuk balik kampung, ya. Kalau saya selalunya 25 Ramadan itu sudah bersiap-siap untuk balik kampung lah, ya. Kalau balik kampung, tuan-tuan, kita fahamlah macam mana kita dah menghabiskan satu hari di dalam perjalanan. Kemudian bila sampai di kampung, satu hari pula kita kepenatan kerana perjalanan yang jauh. Jadi sekarang ni kita tidak fikir dah. Kita tidak fikir lagi untuk balik kampung, kan kita tahu kita tidak benarkan untuk pulang ke kampung atau melintasi tempadan negeri, ya. Jadi sekarang ni saya ingat kita tumpukan, ya, Alhamdulillah, Ramadan yang terindah. 30 hari Ramadan ini kita di rumah, kita seolah duduk dalam gua, ya. Gua apa? Gua rumah kita lah, ya. Sebab, ya, saya tengok kisah pemuda Al-Kahfi, ya. Pemuda Al-Kahfi yang telah tertidur selama 300 tahun, ya, dalam gua, ya. Jadi dia bila dia keluar daripada gua, bila terjaga, dia tanya, ya, berapa hari dia tertidur? Ada yang kata 3 hari, ada yang kata 2 hari, kan. Jadi sebenarnya setelah bangkit daripada tidur dalam gua Al-Kahfi itu, dia menjadi lebih baik, ya. Kerana apa? Kerana dalam gua itu dia tidur dalam gua kerana dia nak menjaga, Allah nak menjaga imannya supaya dia terselamat daripada pemerintah yang zalim, ya. Jadi sama kita merasakan bahawa sekarang ni kita berada dalam gua ajaib. Gua ajaib itu adalah rumah kita. Kita terlepas dari pandangan-pandangan luar. Kita tak perlu lagi pergi shopping. Kita tak terlibat dengan maksiat. Kita tak lihat orang yang terbuka dan sebagainya. Ya, jadi sudah saya katakan ini Ramadan yang terindah dalam hidup saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya merasa nikmat. Kita sama-sama merasa nikmat, merasa syukur kerana kita berada zaman ini. Dan sepanjang hidup kita, saya rasa inilah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah yang kita dapat gunakan sepenuhnya untuk memperbaiki amalan kita. Kalau sebelumnya saya ingat, kalau saya yang bekerja nak menghabiskan 1 juzuk sehari pun agak sukar. Sebab siang hari pergi office, balik untuk masak, dan masak penat, nak tarawih, ya. Lepas tu Quran pun mungkin tak dapat baca 1 juzuk sehari. Tapi sekarang ni saya rasa kata-kata kita Alhamdulillah boleh habiskan 1 juzuk sehari minimum, ya. Alhamdulillah, inilah Ramadan yang terindah yang dalam hidup saya rasakan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ramadan tahun ini kita lihat
yang kita lihat ia menggabungkan dua kemuliaan. Ya, alhamdulillah. Apa kemuliaannya? Yang pertamanya sekiranya ialah keutamaan bulan yang agung. Kerana Ramadan adalah bulan yang terbaik, bulan keampunan, bulan kerahmatan Allah. Dan itulah kemuliaan pertama. Ya, pertama ialah kemuliaan keagungan bulan Ramadan itu sendiri. Yang keduanya ialah keutamaan untuk kita beruzlah. Beruzlah dalam gua kita lah, gua keajaiban kita, ke dalam rumah kita. Jadi insya-Allah selepas ini dengan berlakunya dua gabungan ini, iaitu keutamaan bulan agung, iaitu bulan Ramadan, dan keutamaan untuk beruzlah insya-Allah selepas ini. Dan di Ramadan indah ini akan lahir kita nanti sendiri, individu, keluarga kita akan menjadi insan yang lebih soleh. InsyaAllah selepas ini kita akan terus memperbaiki diri kita menjadi seorang Islam yang lebih baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan ini mendapat manfaat kepada kita semua. Jadi yang benar itu datang daripada Allah SWT. Jika yang tidak baik itu datang daripada diri sendiri dan kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.